memahami graviti. Dalam video ini kita akan belajar dua konsep. Satu adalah medan graviti, yang kedua adalah konsep berat. Medan graviti ialah satu kawasan di mana objek di dalamnya akan mengalami daya tarikan graviti. Katakan ini adalah bumi, ya, ini bumi, dan di sekitar bumi ini, ya, terdapat satu kawasan, di mana apa-apa saja objek, kalau kita letak di dalam kawasan ini, dia akan ditarik ke pusat bumi oleh satu daya tarikan yang dinamakan sebagai daya tarikan graviti. Jadi kawasan ini di mana semua objek akan mengalami daya tarikan graviti itu dinamakan sebagai medan graviti kepada bumi. Jadi medan graviti adalah satu kawasan, dan semua objek dalam kawasan itu akan mengalami daya tarikan graviti. Kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti di satu titik di dalam satu medan ditakrifkan sebagai daya yang bertindak pada satu unit jisim. Dan satu unit jisim itu biasanya merujuk kepada 1 kg lah, yang terletak di titik itu. Jadi unit bagi kekuatan medan graviti ialah Newton per kg. Jadi ini adalah satu ukuran betapa kuat sesuatu medan di satu titik. Jadi medan graviti itu adalah daya per unit jisim, dan secara matematik kita tulis medan graviti atau kekuatan medan graviti ini G sama dengan F bahagi M, di mana F adalah daya tarikan yang bertindak ke atas objek dan M adalah jisim. G ini adalah kekuatan medan. Okay? Dan unit kekuatan medan graviti adalah Newton per kg. Jadi ini adalah formula untuk mengira kekuatan medan graviti. Formula ini dideduksikan daripada takrifan bagi kekuatan medan graviti. Okay? Itu adalah konsep medan graviti dan kekuatan medan. Bagaimana pula dengan berat? Apa itu berat? Berat satu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang dikenakan ke atas objek itu. Jadi berat adalah satu daya, dan berat itu adalah daya graviti yang dikenakan ke atas satu objek jika objek itu terletak di dalam satu medan graviti. Dan oleh kerana berat itu adalah daya, maka unit dia adalah Newton. Sebab Newton ini adalah unit bagi daya, dan berat ialah kuantiti vektor. Sebab daya adalah kuantiti vektor. Okay? Itu adalah berat. Daripada persamaan kekuatan medan graviti, kita boleh mendeduksikan bahawa berat sama dengan jisim darab dengan kekuatan medan graviti. Tadi kita belajar bahawa kekuatan medan graviti G sama dengan F bahagi M kan. F ini adalah daya tarikan graviti. Jadi daya tarikan graviti F sama dengan mg. Dan kita tahu bahawa daya tarikan graviti ini juga dinamakan sebagai berat. Daya tarikan graviti ini adalah berat. Maka kita tulis formula W sama dengan mg, di mana W ini adalah berat. Berat adalah daya tarikan graviti. Okay, dan dia sama dengan jisim darab dengan kekuatan medan. Dan G ini adalah kekuatan medan. Mari kita lihat contoh ini. Seorang lelaki yang berjisim 80 kg di dalam sebuah kapal angkasa mempunyai berat 600 Newton. Berapakah kekuatan medan graviti yang dialami oleh lelaki itu? Okey. Kekuatan medan graviti G sama dengan daya per unit jisim. G sama dengan F bahagi M. Okey. Dalam case ini, daya tarikan graviti ini sama dengan berat lah. Jadi daya tarikan graviti ini sama dengan 600 Newton. Jadi ini sama dengan 600 jisim 80 kg. Okey. Jadi dengan menggunakan kalkulator, jawapannya 7.5 Newton per kg. Okey. Unit bagi kekuatan medan adalah Newton per kg. Okey. Mari kita lihat satu lagi contoh. Seorang pelajar mempunyai jisim 58 kg. Berapakah beratnya di atas permukaan bumi? Okey. Bagi SPM, kekuatan medan di atas permukaan bumi G ini,
diberi sebagai 10 Newton per kg. Okey, begitu juga dengan pecutan graviti. Nanti kita akan bincang pecutan graviti lah. Okey. Jadi, ingat bagi SPM, bagi SPM kita sentiasa anggap kekuatan medan adalah 10 Newton per kg di atas permukaan bumi. Ini di atas permukaan bumi Okey. Kalau dia di dalam kapal angkasa ke kapal terbang tu, dia adalah lain lah. Okey. Dan jisim adalah 58. Okey. Jadi M sama dengan 58 kg dan dia suruh kita cari berat lah. Okey. Jadi berat W sama dengan mg dan okey, M sama dengan 58 G sama dengan 10. Jadi ini sama dengan 580 Newton. Okey, ini senang sajalah. Mari kita lihat contoh ini kekuatan medan graviti di kutub utara bumi ialah 10.3 Newton per kg. Tadi dalam soalan sebelum ini saya bagi tahu bahawa di permukaan bumi dalam bagi silibus SPM kita sentiasa anggap kekuatan medan adalah sama dengan 10 okey. Tapi kadang-kadang dalam sesuatu soalan tu dia bagi kekuatan medan yang berbeza okey. Jadi kalau dia bagi kekuatan medan yang berbeza itu kita ikutlah okey, kita ikut nilai yang diberi dalam soalan okey. Dan sebenarnya kekuatan medan di kutub utara dan juga di kutub selatan adalah sedikit lebih tinggi daripada kekuatan medan di khatulistiwa. Kekuatan medan semakin meningkat dari khatulistiwa ke kutub okey. Jadi di kutub utara dan juga di kutub selatan kekuatan medan dia adalah sedikit lebih tinggi Berapakah daya graviti yang dikenakan ke atas seorang lelaki yang berjisim 70 kg yang berdiri di atas permukaan kutub utara? Okey. Daya graviti itu sama dengan berat lah. Okey. Jadi bagi case ni jisim adalah sama dengan 70 kg Okey. Dan kekuatan medan graviti sama dengan 10.3 Newton per kg Dan disuruh cari daya graviti yang dikenakan ke atas seorang lelaki okey. Jadi bagi berat kita tulis W sama dengan mg di mana W ini adalah berat. Kita pun boleh tulis F sama dengan mg okey, sebab berat ini adalah daya tarikan graviti okey. M adalah sama dengan 70 dan G 10.3 okey. Jadi ini sama dengan 721 Newton. Okey. Satu lagi contoh. Diberi bahawa satu objek mempunyai berat 32 Newton di permukaan bulan dan 200 Newton di permukaan bumi. Jika kekuatan medan graviti di bumi ialah 10 Newton per kg, tentukan kekuatan tarikan graviti di bulan. Okey. Jadi diberi berat di bulan okey. Berat di bulan ini kita label dengan W1 lah. W1 ini sama dengan 32 Newton okey. Dan kalau objek itu berada di permukaan bumi, W2 ini di bumi berat dia sama dengan 200 Newton. Okey. Dan kekuatan medan graviti di bumi adalah 10 Newton per kg, iaitu G1 sama dengan 10 Newton per kg okey, 10 Newton per kg. Okey. Tentukan kekuatan daya tarikan graviti di bulan atau kekuatan medan lah, kekuatan medan di bulan Okey, G2 tu sama dengan berapa? Okey. Jadi daripada persamaan W sama dengan mg okey. Jadi bagi case pertama okey, W1 sama dengan mg1 dan bagi case kedua itu di permukaan bumi, W2 sama dengan mg2. Bagi kedua-dua case ini kita guna M bukan M1 dan M2 sebab jisim tidak berubah di permukaan bumi dan di permukaan bulan jisim tak berubah. Kalau dia sama maka kita guna simbol yang samalah. Katakan ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, maka kalau kita ambil persamaan 1 bahagi dengan persamaan 2,
kita akan dapat W1 bahagi dengan W2 sama dengan mg1 bahagi dengan mg2. Okey, m ni kita boleh cancel. Jadi W1 bahagi W2 sama dengan G1 G2. Okey, lepas tu kita gantilah. Okey, nilai-nilai ini. W1 tu sama dengan 32 Newton, W2 tu sama dengan 200. Okey, ini G2, sorry, ini G2, ini G1 okey. Jadi G1 tu tak tahu okey. Tak nak G2 ni sama dengan 10. Okey. Jadi dengan menggunakan calculator kita dapat cari G1 lah. G1 ini sama dengan 1.6 Newton per kg. Okey.